أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. اللهم ربنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، واجعله حجة لنا في يوم القيامة فلا تجعله حجة علينا في يوم القيامة. اللهم علمنا منه مما جهلنا وذكرنا منه مما نسينا، وارزقنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dahulu marilah kita sama-sama merakamkan sekali lagi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan siri perbincangan daripada kelas pemahaman Al-Quran daripada surat Yasin yang kita jadikan kelas mingguan pada setiap hari Ahad bermula pada jam 8 malam sehingga 9 malam insya-Allah. Kelas yang dianjurkan oleh Raudatul Quran Bandar Puteri Bangi di Bangi. Muslimat sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan masuk kepada siri ketiga dalam perbincangan daripada surah Yasin, dan insya-Allah perbincangan kita pada malam ini akan tertumpu kepada 5 ayat daripada surah yang berkenaan, bermula daripada ayat yang ke-13 sehingga ke-17, yang merupakan satu bekalan dan panduan yang cukup penting bagi kita sebagai duat, sebagai pendakwah. InsyaAllah saya akan jelaskan nanti siapa itu yang dikatakan pendakwah dan adakah kita termasuk di dalam kategori tersebut. Surah ini seperti mana yang telah kita bincang pada siri yang pertama dan juga siri kedua, surah Yasin adalah merupakan surah Makkiyah yang turun di Makkah, yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, pembentukan iman, pembentukan pengetahuan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang dimilikinya, yang berkaitan dengan hari kiamat, yang berkaitan dengan kebangkitan semula dan seterusnya. Dan pada ayat yang ke-13 hingga ke-17 pada malam ini kita akan membincangkan tentang satu kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran tetapi tidak disebut pendetailannya, yang menceritakan kisah 3 orang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada satu qaryah. Qaryah ini kalau kita terjemah kepada bahasa biasanya maksudnya kampung, tetapi daripada apa yang saya amati, yang dimaksudkan di situ bukan kampung seperti mana kefahaman kita, tapi lebih bersifat kepada sebuah negeri. InsyaAllah kita akan bincang pada malam ini. Dan seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini dalam hampir keseluruhan kelas kita, dalam kita memahami Al-Quran, dalam kita memahami syariat Allah Subhanahu wa taala ini, memandangkan ianya adalah Al-Quran, memandangkan ianya adalah sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu itu harus difahami bersandalkan kepada dalil, kepada nas yang jelas. Dalam hal yang berkaitan dengan akidah, dalam hal yang berkaitan dengan agama, dalam hal yang berkaitan dengan syariat, kita tidak boleh membuat kefahaman ataupun cuba memahami ianya hanya sekadar dengan mengikut andaian-andaian tanpa bersandar kepada nas, ataupun mengikut
tafsiran-tafsiran dan huraian-huraian yang dilakukan sepanjang zaman, yang telah pun diberikan peringatan kepada kita dalam rangka kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW untuk kita berhati-hati dan berwaspada dengan apa yang disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat ini datang daripada perkataan Israel yang membawa maksud penambahkan dan juga pengurangan, tokok tambah daripada ayat-ayat Al-Quran dan pemahaman daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang tidak ada asal usulnya daripada syariah, yang tidak ada asal usulnya daripada Al-Quran maupun daripada sunnah Nabi SAW. Termasuk dalam surah Yasin ayat 13 hingga 17 yang akan kita bincang pada malam ini. Berlaku banyak Israiliyat, perkara yang tidak jelas, yang tidak disebut secara jelas oleh Nabi SAW dalam hadis baginda, walaupun mungkin ditulis dan dilukilkan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ahli-ahli tafsir dan sebagainya, tetapi metodologi kita dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah Nabi SAW, kita harus berpegang kepada kaedah yang jelas, iaitu tafsiran dan pemahaman itu harus diambil daripada nas Al-Quran yang jelas, daripada sunnah Nabi SAW yang sahih daripada Rasulullah SAW. Jadi sama ada kisah dalam surah Yasin ini ataupun kisah-kisah yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendetailkan nama tempat, nama orang, zamannya dan sebagainya, tetapi dinyatakan kisah itu di dalam Al-Quran, bagi kita yang penting bukan untuk berbincang dan berpolemik, memahami ataupun mengukit nama tempat, nama orang dan sebagainya. Bagi kita yang penting dalam kisah Al-Quran adalah untuk mengambil al-ibrah, yakni pengajaran daripada kisah tersebut. Nama bagi kita tidak penting, tempat bagi kita tidak penting. Kita tahu pun namanya, kita tahu pun tempatnya, tapi kalau kita tidak mengambil iktibar dan ibrah daripada peristiwa tersebut, tidak ada manfaatnya bagi kita. Perkara ini telah pun kita lalui ketika kita membincangkan tentang surah Kahfi. Kita membincangkan tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama ratusan tahun di dalam gua tersebut. Tidak ada penting dan tidak ada manfaatnya, tuan-tuan, untuk kita berbalah, berbincang, berpolemik tentang siapa nama pemuda tersebut, di mana tempatnya dan sebagainya. Tapi yang lebih penting bagi kita adalah untuk mengambil ibrah. Ayat 13 hingga 17 daripada surah Yasin ini adalah merupakan panduan yang sangat penting bagi pendakwah, tuan-tuan. Sebab nanti apabila kita masuk membincangkan ayat 13-14 ni, Allah menggambarkan kepada kita tentang peranan para rasul, tuan, yang telah diutus kepada satu perkampungan, satu negeri, dan apa tindakan yang mereka lakukan dan apa cabaran yang mereka hadapi. Tugas mereka itu adalah rasul. Rasul maksudnya membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita sedia maklum, rasul semuanya sudah tidak ada. Diakhiri kerasulan para anbiya ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tugas para rasul ini berterusan. Tugas messenger, rasul ni messenger, untuk menyampaikan risalah agama, risalah iman, risalah Islam dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala berterusan. Yang ianya diteruskan oleh kita, yakni pendakwah, yang mendakwahkan. Kita mendakwahkan agama, memberi khabar tentang agama kepada keseluruhan manusia. Nah, kenapa saya sebut perkataan kita sebagai pendakwah? Semua muslimat sekalian, yang dikatakan dakwah itu adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Ad-da'wah jam'un nas 'alal khair, menghimpunkan manusia kepada kebaikan.
Dan tidak adalah kebaikan yang lebih baik melainkan mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dengan Al-Quran, hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan syariat, hidup dengan memberikan panduan halal dan haram dan sebagainya. Ini kerja dakwah. Kerja dakwah ini berterusan yang kita warisi daripada para anbiya dan para rasul. Dari segi kerja, dalam konteks orang yang mengajak kepada kebaikan itu dipanggil pendakwah. Dan muslimin muslimat sekalian, semua kita adalah pendakwah. Apabila sahaja kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah tertanggung di atas bau kita kerja dakwah. Dakwah ni bukan untuk kumpulan tertentu. Masyhur di dalam masyarakat kita sebut geng dakwah, kumpulan dakwah dan sebagainya. Tuan-tuan, tidak ada geng dakwah, kumpulan dakwah. Selagi mana seorang itu dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menerima iman dan Islam, sudah tertanggung di atas dia kerja-kerja dakwah. Mengikut kadar kemampuan yang ada pada dia. Tuan-tuan, mengikut kadar kefahaman yang ada pada dia, mengikut kadar ilmu yang ada pada dia. Maknanya, bukan nak tunggu semua jadi Imam Syafi'i baru nak berdakwah. Bukan nak tunggu semua nak sampai tahap ilmunya macam Imam Abu Hanifah baru nak berdakwah. Nak tunggu semua ilmu kita sampai kepada tahap Imam Hasan Al-Basri contohnya baru nak berdakwah. Tidak. Tuan-tuan, dakwah mereka yang berilmu, banyaklah peranan yang boleh dibuat, banyaklah tentu huraian dan kupasan yang boleh dilakukan. Tapi untuk mengajak kepada dakwah ni tugas dan tanggungjawab kita semua. Sebab itu saya ada sedikit pandangan terhadap banyak isu mutaakhir ini yang melibatkan apa yang disebut sebagai dakwah dan pendakwah. Tuan-tuan, ada pendakwah selebriti dengan berbagai gelaran dan sebagainya. Muslimin-muslimat sekalian, tugas dakwah ini bukan untuk menjadi selebriti. Tugas dakwah dan pendakwah bukan untuk menjadi popular. Tugas dakwah dan pendakwah bukan untuk mendapat tempat tinggi di dalam masyarakat, bukan untuk menjadi glamour, menjadikan dirinya setaraf dengan artis contohnya. Tugas dakwah dan pendakwah adalah untuk i'la kalimatullah, kan, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membawa syariat Islam dalam kehidupan manusia, untuk liukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, mengajak manusia daripada kegelapan kepada nur. Sebab itu tugasnya adalah tugas dan tanggungjawab kita semua. Walaupun tuan-tuan mungkin tak ada title, macam-macam title sekarang ini, selepas dipertandingkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, hal-hal yang berkaitan dengan dakwah dan pendakwah yang akhirnya kemudian diberikan dengan berbagai title. Walaupun tuan-tuan dan perempuan, walaupun saya, walaupun tuan-tuan dan sebagainya tidak ada title, tapi tugas dan tanggungjawab itu tetap tertanggung ke atas kita. Dan ini dibuktikan dalam ayat 13 dan 17 hingga 17 yang akan kita bincangkan pada malam ini insya-Allah. Jadi tugas dakwah ni tugas kita semua. Ikut kadar kemampuan yang ada pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu hadis, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Waslian, tidak ada perkara yang susah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara yang susah untuk mengajak manusia meninggalkan yang haram dan melakukan yang halal. Tidak ada susahnya mengajak manusia melakukan kebaikan. Dan dakwah ini datang dalam berbagai bentuk. Dia boleh datang dalam bentuk perkataan, dia boleh datang dalam bentuk perbuatan, dia boleh datang. Contohnya kalau kita ambil mafhum daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudara kamu, jumpa dia hanya dengan senyum. Hanya dengan senyum itu juga termasuk dalam kategori dakwah. Waslan, bukannya yang dikatakan dakwah tu nak tunggu bisyarah, nak tunggu depan mikrofon, nak tunggu ada rostrum, nak kena tunggu majlis. Tidak. Tuan-tuan, sebagai individu, sebagai kelompok, tugas ini tertanggung ke atas kita semua. Baik. Dalam ayat ke-13 hingga 17 yang akan kita mula bincang pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan mursalin, ya, bagi merujuk kepada 3 orang utusan yang kisahnya akan kita baca kejap lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan mursalin. Mursalin maknanya orang-orang yang diutus ataupun mereka yang diutus.
Kalau rasul seorang. Kalau rusul ramai. Mursalin mereka yang diutus dengan satu mission, dengan satu hadaf, dengan satu tujuan. Nah, kisah yang akan kita baca pada malam ini, Allah menggambarkan ada satu kampung yang dihantar ke, ataupun satu negeri yang dihantar kepada 2 orang utusan. Kemudiannya Allah tambah dengan utusan yang ketiga. Ketiga-tiga mereka ini disebut sebagai mursalin. Bagi merujuk kepada 3 orang tersebut sebagai dalil bahawa mereka adalah rasul dan utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di dalam ayat ini nanti kita akan dapat bincang dan lihat bagaimana terdapat pandangan, beberapa pandangan di kalangan ahli tafsir tentang siapa itu yang dikatakan al-mursalin di dalam ayat ini. Muslimin-muslimat sekalian, apabila kita lihat bahawa mereka ini mursalin, mereka ini rasul, kita akan dapat lihat sepanjang kita meneroka Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sehingga akhir surah An-Nas, 114 surah, 30 juzuk. Tuan-tuan, kita akan dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang rasul, tentang mereka yang diutus, tentang mursalin, risalah yang mereka bawa. Tuan-tuan, berulang kali disebut tentang para rasul ini. Cuma kalau tuan-tuan perhatikan bahawa apabila disebut tentang rusul ini, Abu Zar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW menjawab soalan yang dikemukakan oleh Abu Zar dengan menyatakan bahawa para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada lebih kurang 124,000 para rasul. Cuma daripada 124,000 ni tuan-tuan, hanya 25 orang sahaja yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Daripada 25 orang ini pula, boleh kita kategorikan mereka kepada 4 bahagian. Satu, daripada 25 ini terdapat para rasul, para nabi yang disebut nama dan kisah mereka secara terperinci, seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim dan beberapa orang para anbiya yang lain. Detail. Kisah Nabi Musa alaihi salam detail Allah sebut. Ketika dia nak dilahirkan, bagaimana dia dihanyutkan di sungai Nil, kemudian dia dibesarkan dalam istana Firaun, kemudian berlaku pembunuhan yang melibatkan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berhijrah menyembunyikan diri ke Madian, kemudian Nabi Musa dalam perjalanan kembali daripada Madian menuju ke Mesir, bertemu dan bertutur dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Tur Sina. Kemudian bagaimana Nabi Musa ditunjukkan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tongkatnya, bagaimana Nabi Musa kemudian masuk kembali ke Mesir, berlaku dialog dengan Firaun, berlaku peristiwa Nabi Musa dengan ahli sihir, kemudian bagaimana Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel daripada Mesir sehingga terbelah Laut Merah, kemudian seterusnya. Detail pendetailan terhadap kisah Nabi Musa AS. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS. Detail bagaimana Nabi Ibrahim AS dibesarkan di Iraq, kemudiannya bagaimana pertembungan antara Nabi Musa dan ayahnya dan kaumnya, bagaimana Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dilontar dalam api, kemudian dia lari ke Syam, kemudian seterusnya tuan. Detail kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Isa AS lagi detail bagaimana peristiwa ibunya sebelum Nabi Isa dilahirkan, kemudian peristiwa kelahiran Nabi Isa dan seterusnya. Jadi kategori pertama para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut secara detail nama mereka dan juga kisah. Namanya kita tahu, kisahnya juga kita tahu mengikut panduan daripada Al-Quran. Kategori kedua adalah para nabi dan rasul yang namanya disebut dan sedikit daripada mereka, daripada kisah mereka diceritakan dalam Al-Quran. Kategori kedua para rasul dan para nabi pula, nama dia disebut tapi kita tak tahu detail tentang cerita mereka. Ada disebut sikit,
sekali, satu ayat, satu kisah. Contohnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita tahu tentang Nabi Nuh alaihissalam adalah peristiwa bagaimana dia menyelamatkan mereka yang beriman bersamanya daripada taufan dan banjir besar. Tapi tuan-tuan, pendetailan tentang Nabi Nuh alaihissalam tidak kita ketahui. Begitu juga dengan Nabi Saleh alaihissalam, tidak ada pendetailan. Ada kisahnya disebut tapi hanya secara ringkas. Itu kategori kedua. Kategori ketiga adalah mereka yang ada disebut namanya di dalam Al-Quran tetapi tidak disebut kisahnya. Yang pertama tadi, namanya pun kita tahu, kisahnya pun kita tahu. Yang kedua, namanya kita tahu, kisahnya sedikit. Kategori ketiga, para Nabi dan Rasul ini adalah namanya kita tahu, tapi kisahnya kita langsung tak tahu, tidak disebut di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan, kategori macam ni contohnya Nabi Dzulkifli alaihissalam, Nabi Ilyasa yang namanya disebut di dalam Al-Quran, tapi kisahnya tidak disebut langsung di dalam Al-Quran. Itu kategori yang ketiga. Kategori yang keempat adalah para nabi yang ataupun para rasul yang kisah mereka disebut tetapi nama dan tempatnya tidak diketahui. Yang pertama tadi kita tahu Nabi Musa di Mesir, dia berdepan dengan Fir'aun. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim di Iraq, dia berdepan dengan kaum dia di Iraq. Namanya kita tahu, tempatnya kita tahu. Begitu juga dengan Nabi Nuh, kategori kedua tadi yang namanya kita tahu walaupun hanya sedikit kisahnya yang kita sedia maklum. Kategori yang ketiga, namanya kita tahu, kisahnya kita tak dengar di dalam Al-Quran. Kategori yang keempat adalah namanya kita tak tahu tapi kisahnya disebut dalam Al-Quran. Siapa mereka? Ashabul Qaryah. Iaitu mereka adalah mereka yang akan kita bincang pada malam ini daripada surah Yasin. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Yasin, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malam ni kita tumpu 5 ayat, ayat ke-13 sehingga ayat ke-17. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wadrib a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Ayat yang ke-13. Dan jadikanlah bagi mereka satu perumpamaan tentang penduduk satu negeri ataupun satu kawasan ketika diutus ataupun dihantar kepada mereka para rasul. Ayat ke-14 pula, idh arsalna ilaihim ithnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Kami, Allah Subhanahu Wa Taala, mengutus kepada mereka adalah penduduk kampung tersebut 2 orang utusan, 2 orang rasul. Lalu mereka mendustakannya. Penduduk kampung yang diutus, penduduk negeri yang diutuskan 2 orang rasul tadi mendustakan mereka. Lalu kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar rasul yang ketiga. Bila sampai telah ada 3 orang rasul ni, qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Maka ketiga-tiga utusan itu minta maaf sebelum kita pergi ayat tadi tu, id arsalna ilaihim ithnain, ketika dihantar kepada mereka 2 orang rasul, fakadzabu, mereka mendustakannya, fa'azazna bithalithin, kami hantar pula yang ketiga, kami tambah dengan 3 orang, kami perkuatkan dengan 3 orang. Faqalu inna ilaikum mursalun, lalu berkatalah para rasul tadi, sesungguhnya kami kepada kamu adalah utusan. Kami ini adalah utusan, maksudnya utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi ini berdakwah, memberitahu kepada penduduk negeri tersebut, kami ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata?
orang kampung ataupun orang negeri ini menjawab, ma antum illa basyarum mithluna, sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Orang negeri ini kata, kamu bukan utusan, kamu bukan rasul, kamu manusia macam kami. Illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan sesungguhnya tidak lain, sesungguhnya Allah Maha Pemurah tidak akan menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Tuan, mereka kata kamu manusia macam kami. Apa yang kamu bawa ni bukan datang daripada Allah, bukan datang daripada Tuhan. Tuan, mereka percaya adanya Tuhan, tuan, tetapi mereka tidak mempercayai perkara yang Tuhan wajibkan kepada mereka. Contohnya apabila diutuskan kepada mereka Rasul ini, mereka menyebut bahawa sesungguhnya kamu bukanlah utusan daripada Allah, kamu bukanlah utusan daripada Tuhan, kamu ni semua hanyalah pendusta. Lalu mereka berkata, qalu qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tuan, sesungguhnya mereka kemudian menjawab, mereka berkata, mereka ini, yakni para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Tuan-tuan boleh tengok lepas pada ini terjemahan kepada ayat 13 dan 17. Nah, kita pergi kepada perbincangan yang berkaitan dengan ayat 13 sampai 17 dalam surah Yasin ini. Pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wadrib lahum mathalan, dan jadikanlah kepada mereka itu satu perumpamaan. Tuan, perumpamaannya adalah satu qaryah. Qaryah ini bila saya tengok kepada beberapa terjemahan, tuan, ada yang menterjemahkannya kepada negeri, ada yang menterjemahkannya pada perkampungan, dan ada yang menterjemahkannya kepada sebuah kawasan. Maknanya lebih kurang sama. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan ataupun memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas dia adalah untuk mendakwah kaumnya, kaum Quraisy yang ada di Mekah pada ketika itu, dalam rangka untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada risalah tauhid yang diturunkan daripada langit ini. Allah memberikan misal, memberikan contoh dan gambaran dan perumpamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kaum dia. Wahai Muhammad, beritahu pada kaum kamu tentang satu misal, satu contoh. Ya. Ashabul qaryah, penduduk sebuah negeri. Di sini ada perbincangan di kalangan ahli tafsir. Di mana negeri tersebut? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab tafsir, rata-rata ahli tafsir menyebut bahawa yang dimaksudkan al-qaryah ataupun negeri di situ adalah Antakya, yakni sebuah kawasan yang terletak di selatan Turki di utara Syria. Kebanyakan ahli tafsir dan pengulas Al-Quran menyebut bahawa ashabul qaryah, penduduk kampung satu negeri tersebut, negeri itu adalah Antakya. Tetapi muslimin muslimat sekalian, saya telah nyatakan di mukadimah tadi, apabila kita masuk dan bertadabbur dengan Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, kita harus sandarkan pendalilan kita itu kepada nas, ya. Walaupun mungkin ianya diulas dan ditulis oleh mereka yang terdahulu daripada kita, tapi kalau tidak ada nas dan dalil yang jelas menyatakan bahawa tempat itu namanya ini, orang itu namanya ini, bagi kita tidak perlu berpolemik di situ. Dan ini dinyatakan dalam kitab ini, tuan-tuan. Saya nukilkan di sini dalam sebuah kitab namanya Min Qisasus Sabiqina fil Quran, karangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia mengungkapkan beberapa hujjah yang menyatakan, memandangkan tidak ada dalil dan nas
yang mengatakan bahawa qaryah itu adalah Antakya, lebih baik kita tidak terikat dengan pandangan yang tersebut. Yang lebih baik bagi kita dalam rangka kita memahami ayat ini dan mengambil pemahaman daripadanya adalah bahawa Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan sekumpulan manusia di sebuah negara, di sebuah negeri yang Allah dah hantar rasul kepada mereka. Tapi apa yang berlaku? Idja'ahal mursalun, apabila diantarkan kepada mereka para rasul, id arsalna ilaihim muthnain. Dan Allah, mula-mulanya Allah hantar 2 orang dulu, tetapi tuan-tuan, selepas mereka dinafikan, mereka kemudian dilakukan dengan perbuatan, berbagai-bagai perbuatan. Nah, yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan kepada 2 orang ini pun tak didetailkan dalam Al-Quran. Jadi pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat ini adalah kampung, Allah hantar 2 orang, 2 orang ini kemudiannya tidak ditaati dan tidak diikuti risalah mereka. Allah perkukuhkan untuk memastikan bahawa tugas mereka ini berterusan. Allah kukuhkan dengan rasul yang ketiga. Itu pun tuan-tuan berlaku penafian daripada penduduk kampung tersebut. Nah, saya nukilkan di situ satu nota daripada Imam Ibn Kathir. Para ahli ilmu dalam mengulas ayat-ayat ini ramai yang menyatakan bahawa negeri tersebut yang disebut dalam ayat ini adalah Antakya, yang terletak di sempadan Turki dan Syam ataupun di Syria. Ibn Kathir dalam tafsirnya menyatakan, ini Ibn Kathir tulis, Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Ishaq telah menyatakan. Nah, Ibn Kathir tulis, dia ambil daripada Ibnu Ishaq. Siapa Ibn Kathir, siapa Ibn Ishaq? Dan Ibn Kathir ahli tafsir yang kita sedia maklum. Yang banyak kelas pemahaman Al-Quran ini kita ambil daripada tafsir ni. Dalam tulisan Ibn Kathir, dia nukilkan daripada Ibn Ishaq. Saya nak familiarkan tuan-tuan dengan nama-nama tokoh-tokoh ni tuan. Nah, bila kita baca buku tentang Islam, tentang tafsir, tentang sirah dan sebagainya, tuan-tuan akan jumpa nama Ibn Ishaq ni banyak. Tuan, Ibn Ishaq ini adalah alim daripada ulama Islam yang mengumpul tuan-tuan sirah ataupun sejarah Islam. Tuan, kitab tafsiran ataupun kitab yang ditulis ataupun tarikh sejarah yang ditulis Ibn Ishaq ini dianggap sebagai tarikh yang cukup sempurna dan lengkap. Tuan, kitab tarikh dalam Islam ni ada banyak. Tuan, antara kitab yang lengkap tuan adalah ataupun tulisan yang lengkap adalah tulisan Ibn Ishaq. Cumanya tulisan Ibn Ishaq ni tuan-tuan, dari segi manuskripnya tuan-tuan tak sampai kepada kita. Ianya banyak dinukilkan oleh yang datang selepas daripada Ibn Ishaq yang disebut sebagai Ibn Hisham. Itu seorang lagi. Tuan-tuan, bila kita sebut nama Ibn Hisham, ni penulis ataupun pengumpul sejarah Islam. Ibn Kathir sendiri ada menulis tuan-tuan rangkaian yang berkaitan dengan sejarah Islam ini tuan-tuan. Malah penulisan Ibn Kathir ni amat menarik. Kalau tuan-tuan berkeupayaan, kalau tak silap saya, buku ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita tuan-tuan. Sebuah kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan akhir. Bagaimana dia menukilkan sejarah, bermula daripada sejarah kejadian alam, kejadian manusia, kemudian berterusan sampai ke sirah. Ini antara karangan-karangan yang hebat dalam menceritakan tentang sejarah. Nah, Ibn Kathir menulis bahawa Ibn Ishaq telah menyatakan berdasarkan kepada berita yang sampai kepadanya daripada Ibnu Abbas, daripada Ka'bul al-Ahbar, daripada Wahab Ibnu Munabbih, bahawa negeri yang dimaksudkan itu adalah Antakya yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas, dan dia adalah seorang penyembah berhala. Dan kemudian Allah hantarkan kepada mereka 3 orang rasul. Rasul itu namanya Saduq dan Shalom. Tetapi raja itu mendustakan mereka dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, ini adalah nukilan macam saya sebutkan tadi yang tidak ada nas yang jelas. Tuan, bagi kita tak payah kita berbalah nak tahu mana negeri tersebut, siapa nama 3 orang rasul
yang telah diutus ini. Tidak ada manfaatnya pun kalau kita tahu nama-nama mereka ini. Nama si Sadiq, Saduq dan Shalom. Akan tetapi Ibnu Kathir juga menulis bahawa akan tetapi ada sebahagian daripada a'immah, daripada imam-imam yang besar yang merasa ragu bahawa negeri tersebut adalah Antakya. Ini Ibnu Kathir tulis, tapi dia juga justify bahawa keraguan timbul di kalangan ahli tafsir bahawa negeri tersebut adalah Antakya. Seperti yang telah dinyatakan tadi bahawa yang penting bagi kita adalah untuk diambil pemahaman dan ibrah dan pengajaran daripada Ashabul Qaryah ini yang dinyatakan di dalam kisah Ashabul Qaryah. Maka itu, tuan-tuan, bila kita membaca Al-Quran, tuan-tuan jangan lupa kita ada stages dalam kita beramal dengan Al-Quran ni. Pertama kita baca, kemudian kita tengok terjemahan, kemudian kita pergi kepada tafsir, kemudian kita pergi pada beramal, tadabbur. Lepas tadabbur kita pergi kepada beramal, dan selepas beramal kita nak beristiqamah dengan Al-Quran. Baca, Alhamdulillah, tuan-tuan tak? Baca sekarang ni sudah menjadi amalan kita. Selepas kita melalui siri pemahaman Al-Quran ni, Quran menjadi zikir harian kita. Kalau tak banyak sikit, tuan-tuan, tak dapat satu juzuk satu hari, mungkin satu muka surat satu hari untuk dijadikan amalan harian. Baca, Alhamdulillah. Dan kita tengok kepada terjemahan, tuan-tuan, terjemahan banyak sudah terdapat dalam saya rasa tidak ada rumah orang Islam di Malaysia ni yang tidak ada terjemahan Al-Quran. So kita tengok terjemahan itu. Dan kita naik lagi satu stage, kita pergi kepada tafsir Al-Quran. Kita rujuk kepada tafsir yang muktabar, Ibnu Kathir antaranya. Selepas kita pergi pada tafsir ni, tuan-tuan, kita dah mula tahu tentang kisah, kita dah mula tahu serba sedikit tentang asbabun nuzul, kita sudah mula tahu serba sedikit tentang sirah yang berkaitan, kita pergi kepada tadabbur Al-Quran. Nah, bila kita pergi kepada tadabbur Al-Quran ni, tuan-tuan, mungkin akan terdetik dalam pemikiran kita bahawa banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak kalimat-kalimat Al-Quran, banyak perkataan-perkataan Al-Quran itu yang bersifat mubhamat, yang bersifat tersembunyi, yang tidak ada pendetailannya, yang tidak ada penjelasannya, yang ilmunya kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling jelas, tuan-tuan, Yasin. Kita baca surah Yasin. Tuan, kalau tengok kepada tafsiran dan terjemahan dan juga kepada tadabbur, tuan-tuan, belum ada kata sepakat di kalangan ahli tafsir yang boleh memberi tahu kepada kita apa maksud Yasin sebenarnya. Maka itu boleh dikatakan jumhur ulama menyatakan bahawa ini termasuk dalam hal mubhimat, perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim. Tuan, bukalah mana-mana tafsir pun, hujungnya akan menyebut bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui maksud kepada Alif Lam Mim. Kaf Ha Ya Ain Sad dalam surah Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Tuan-tuan, nah, rahsia-rahsia ini, benda-benda yang tersembunyi ini disebut sebagai al-mubhimat ataupun mubhamat. Tuan-tuan, dan termasuk dalam kisah surah Yasin ini, yang tadi kita tengok ada perdebatan kan di kalangan ahli tafsir, di mana negeri tersebut, siapa nama Rasul, ada perdebatan. Yang saya nukilkan kepada tuan-tuan malam ni hanya mungkin satu para saja daripada perdebatan para ulama yang berjilid-jilid, tuan-tuan, yang banyak mengulas perkara ini. Nah, antara perkara mubhamat yang tersembunyi di dalam kisah ini, yang tidak memerlukan kepada kita untuk berpenat lelah mengetahuinya adalah, tuan-tuan, nama kawasan negeri sebut. Tak payahlah buat research, tuan-tuan, buang masa je. Nama ketiga-tiga orang Rasul itu, nama lelaki, tuan, yang datang. Tuan, selalunya bila kita baca surah Yasin ini, tuan, bila kita sampai nanti kepada cerita lelaki ini, selepas tiga orang Rasul ini dinafikan risalah mereka, ditidakkan risalah mereka itu, akan datang nanti seorang lelaki yang dalam tafsir ada menyebut bahawa nama lelaki tersebut adalah Habib. Tuan, ada yang menyatakan dia Habib An-Najjar. Betul ke Habib An-Najjar? Sebab ada dalam tafsiran lain menyebut dia bukan Habib An-Najjar, tapi Habib Al-Khayyar. Tuan, Habib An-Najjar, Najjar maksudnya tukang kayu, tukang. Kalau Khayyar, dia tukang jahit.
Kalau Najjar dia tukang kayu, betul? Kalau Khayyat dia tukang jahit. Adakah dia Habib An-Najjar atau Habib Khayyat, atau betul ke Habib yang datang tersebut? Ini juga dibincang di dalam ilmu tafsir. Tapi bagi kita tuan-tuan, kita nak ambil pengajaran, bukan kita nak pergi debate nama orang yang berkenaan. Bagaimana, adakah yang rasul-rasul yang diutus itu mendapat perutusan terus dari Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perutusan daripada Nabi Isa alaihissalam? Okey, kita berhenti kat sini sekejap, kita balik pada ayat tadi. Nah, antara perbincangan dalam tafsir adalah bila Allah sebut dalam ayat ke-14, "Idh arsalna ilaihim ithnain." Ketika kami utuskan kepada mereka, kepada penduduk kampung tadi, 2 orang, fakadzabuhuma, dan mereka menafikannya, membohonginya. Lalu fa'azzazna bithalith, kami hantar yang ketiga pula, faqalu inna ilaikum mursalun, kami sesungguhnya kepada kamu adalah mereka yang diutus. Nah, antara perbincangan di dalam tafsir terhadap 3 orang ni tuan-tuan, yang dikatakan mursalin, rasul ini adalah 2 isu besar. Adakah mereka ini perutusan yang mendapat wahyu dan risalah direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau adakah mereka ini rasul mursalin, bila ramai-ramai itu yang membawa risalah mursalin, tetapi tidak mendapat direct perutusan ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka ini adalah merupakan rasul-rasul yang dihantar oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini dalam satu pandangan menyatakan bukannya merupakan rasul yang dihantar direct arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi merupakan perutusan daripada Nabi Isa, dan mereka ini termasuk dalam golongan Al-Hawariyun, yakni pendukung-pendukung Nabi Isa alaihissalam yang dihantar kepada kampung ini, di mana kampung ini adalah yang ada rajanya tadi dan rakyatnya pada ketika itu yang menyembah berhala. Lalu Nabi Isa alaihissalam menghantar mereka untuk mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita balik pada poin yang tadi tuan-tuan. Ini juga dalam konteks memahami ayat ini, kan, persoalan yang timbul adalah adakah rasul-rasul yang diutus itu mendapat perutusan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka adalah perutusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bagi kita yang nak memahami ayat ini, kategori kita ni tuan-tuan, lebih baik kita elakkan diri daripada terjebak dalam polemik pendetilan yang tidak ada nas yang jelas tentang hal yang berkenaan. Bagaimana mereka sampai ke kawasan tersebut? Tuan, ada dalam kitab-kitab yang tertentu yang tuan didetailkan macam mana dia sampai, bagaimana perjalanannya, itu juga tidak ada nas yang jelas. Penghuraian apa yang berlaku ketika mereka berada dalam kawasan tersebut ada juga. Kalau tuan-tuan, saya sempat tengok beberapa tafsir tuan-tuan yang mengulas bila mereka ini datang masuk kalang kampung tersebut, apa yang berlaku itu, berlaku ini, segala pendetailan ini tidak ada nas yang jelas daripada hadis Nabi SAW. Begitu juga apakah kesudahan mereka di kawasan itu, adakah mereka mati ataupun dibunuh, bagaimana cara datangnya lelaki yang tergesa-gesa yang dikatakan Habib An-Najjar itu, adakah penduduk kawasan tersebut akhirnya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mereka tidak beriman, adakah lelaki yang datang tadi itu diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai peringkat ada kitab yang menulis sampai diangkat ke atas langit, dan penghuraian terhadap kesudahan cerita tersebut, tuan-tuan, apa berlaku kepada negeri tersebut, semua pendetailan ini disebut oleh kitab ini, oleh kitab Ma'al Qisas As-Sabiqin fil Quran oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi ini, tuan-tuan, tidak ada manfaatnya untuk kita mendetailkan perkara yang tidak dapat kita mengambil manfaat daripada cerita kisah Ashabul Qaryah ini. Yang nak kita ambil manfaatnya tuan-tuan adalah ni, kita sebagai pendakwah daripada kisah ini. Tuan, kita nak ulang sekali lagi, kita semua adalah pendakwah tuan, tidak ada yang tidak tertanggung di atasnya tugas dakwah. Kita semua adalah pendakwah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah Islam walaupun dengan satu ayat. Tugas dan tanggungjawab ini dipikul oleh setiap Muslim
pada kadar kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas dan tanggungjawab ini tetapi mestilah dilaksanakan berteraskan kepada sumber-sumber yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Maka sebab itu, dalam mentafsirkan ayat 13 hingga 17 ini tuan-tuan, kebanyakan penulis-penulis mengulas ayat 13 hingga 17 ini dalam konteks dakwah. Dalam konteks bagaimana kita pendakwah harus mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Dan bila kita sebut dakwah, bila kita sebut tentang buku-buku yang menulis tentang dakwah ni tuan-tuan, ada seorang tokoh yang banyak menghasilkan panduan-panduan dalam konteks dakwah, panduan-panduan yang perlu kita ambil pengajaran dalam konteks dakwah. Tokoh tersebut adalah Syekh Abdul Karim Zaidan. Syekh Abdul Karim Zaidan ni tuan-tuan, dia adalah seorang yang berasal daripada Iraq, tuan-tuan, yang kemudiannya berhijrah ke Yaman dan menjadi mahaguru lah di Universiti Al-Iman di Yaman, di Sana'a. Dan alhamdulillah saya sempat sekali menziarahi beliau, tuan-tuan, dan sempat berforum sekali di Universiti Iman banyak tahun dulu dengan Syekh Abdul Karim Zaidan. Tuan-tuan, dia banyak menghasilkan kitab-kitab, dan salah satu daripada kitab yang dihasilkan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan ni bernama Al-Mustafad min Qisas Al-Quran Lid-Da'wah Wad-Du'a. Kitab ni terjemahannya adalah Al-Mustafad, yakni apa yang nak kita ambil pengajaran daripada kisah Al-Quran kan, bagi panduan dakwah dan pendakwah. Bila merujuk kepada kisah dalam surah Yasin ayat ke-13, bermula daripada ayat 13, tuan-tuan, Syekh Abdul Karim Zaidan dalam ulasannya terhadap kisah ini telah menyatakan bahawa terdapat banyak pengajaran yang boleh diambil iktibar dan oleh para pendakwah dalam menjalankan kerja dakwah. Antaranya daripada kisah ini, kisahnya kita dah sebut secara ringkas tadi. Pertamanya adalah keperluan untuk mewujudkan kekuatan melalui jumlah mereka yang berusaha di dalam kerja dakwah. Tuan, keperluan mewujudkan kekuatan melalui jumlah. Kerja dakwah ni rupanya tak boleh buat seorang. Betul, ada dakwah fardi, tuan, kita sebagai individu berperanan, kita berdialog, kita berjumpa dengan orang, kita bercakap, kita berbincang, itu dakwah fardi. Tapi kekuatan dakwah yang sebenarnya disebut sebagai dakwah jama'i, dakwah yang perlu dibuat secara kolektif. Dalilnya cerita tadi, bila Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang satu qarya, satu negeri, ada kekufuran di situ, Allah hantar dua. Messenger dia start dengan dua. Dua ini dinafikan risalahnya oleh penduduk, disebut Allah hantar yang ketiga. Maksudnya Allah tambah dia punya kekuatan orang ini, sebab pendalilan kepada kita bahawa kekuatan jumlah ini perlu dalam konteks menjalankan usaha-usaha dan kerja dakwah. Yang kedua, pengajaran. Tuan-tuan, tadi kita dah baca dalam ayat ke-13 hingga 17 bagaimana selepas Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para rasul ni, berlaku pembohongan dan penafian daripada penduduk negeri tersebut terhadap mereka yang mengajak kepada jalan yang benar. Nah, pembohongan dan penafian terhadap usaha mengajak manusia kepada kebenaran ini adalah merupakan satu sunnah, satu perkara lama yang menjadi kebiasaan di dalam kerja dakwah. Nah, bagi para pendakwah, bagi kita yang nak membawa kebenaran ni, tuan-tuan, jangan expect bahawa bila kita buat di kerja ni semua manusia akan terima, semua orang akan berlapang dada, semua orang akan menyambut kita dengan kapet merah, semua orang akan menyediakan segala kemudahan. Kerja dakwah ni, tuan-tuan, kita akan berdepan antara yang hak dengan yang batil. Bila bertemu antara hak yang batil, sudah tentu akan ada pertembungan. Dan pertembungan ni bergantunglah pula kepada kepakaran, kemampuan dan keupayaan dan kecerdikan kita untuk berdepan dengan cabaran tersebut. Dan cabaran tersebut khasnya yang berkaitan dengan pembohongan. Maka itu kerja dakwah ni memerlukan ilmu, tuan. Tapi
Saya nak latih juga. Bukanlah saya masukkan ilmu ni nak tunggu sampai kita menjadi alim daripada ulama, daripada alim min ulama muslimin. Tak. Betul. Ilmu ini tuan-tuan, benda yang al-ma'lum fid din bidarurah. Antara ilmu yang diperlukan oleh setiap seorang muslim ini adalah ilmu-ilmu basic dia sebagai seorang muslim. Tuan-tuan, malulah kita tuan-tuan yang Allah SWT beri kita umur sampai 60, 70, 40 tahun hidup di atas muka bumi ini, tapi tidak ada usaha daripada kita sebagai individu untuk mempertambahkan ilmu kita yang berkaitan dengan mengenal Allah, ilmu yang berkaitan dengan Islam, ilmu yang berkaitan dengan syariah. Betul? Kena ada usaha untuk menambah ilmu, walaupun sedikit. Malu bertemu dengan Allah SWT, Allah bagi pinjam umur sampai 70 tahun. Tuan-tuan, benda yang basic berkaitan dengan ibadat pun kita tak settle. Benda yang basic berkaitan dengan akidah pun kita tak selesai. Benda yang basic berkaitan dengan yang halal dan haram pun tidak kita uruskan. Benda yang asas yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim, mukmin, tuan, kita selesai. Benda yang asas yang berkaitan dengan akidah, asas berkaitan dengan ibadah, asas berkaitan dengan salat, tidak diusahakan untuk kita memperbaikinya, tuan-tuan. Maka ini sesuatu yang amat malu. Malu pada siapa, tuan? Malu depan Allah SWT nanti. Sebab tuan, nanti bila kita berdepan dengan Allah SWT di akhirat, dia tidak akan ada lawyer yang boleh defend kita. Tidak akan ada peguam yang akan boleh berhujah bagi pihak kita. Kita, setiap seorang, setiap individu akan berhujah terhadap diri kita, mempersembahkan kepada Allah SWT apa yang kita miliki, sama ada dari segi ilmunya, dari segi amalannya dan sebagainya. Apabila telah ada ilmu-ilmu, tuan-tuan, yang merupakan asas bagi setiap seorang individu muslim, maka ini akan mempermudahkan kerja kita untuk mengajak kita ataupun untuk kita berdakwah di jalan Allah SWT. Dan untuk berdepan dengan musuh Allah, untuk berdepan dengan orang yang akan membohongi. Dan cuma sekali lagi, tuan-tuan, jangan ini menjadi sebab untuk kita tidak berdakwah. Tuan, maksud saya contohnya, kalau ada perdebatan, dan bukanlah kita minta setiap seorang daripada kita ni sampai level keupayaan berdebat kita macam yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Didat ataupun Dr. Zakir Naik, tuan-tuan. Itu ilmu dia lain, maknanya jauh level mereka itu untuk kita kejar. Tapi benda-benda yang basic, benda-benda yang asas dalam agama ni, tuan, kena selesaikan cepat-cepat. Usahakan diri kita untuk menambahnya, tuan. Ruang untuk menambah ilmu agama ni cukup luas, terbuka sekarang ni. Tambah dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang, tuan-tuan, cukup mudah untuk menambah kita punya ilmu yang berkaitan dengan agama. Kemudian pengajaran yang ketiga, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, daripada ayat 13 hingga 17 ini adalah ancaman bunuh terhadap kerja-kerja yang benar juga adalah merupakan kaedah lama yang digunakan oleh mereka yang tidak senang dengan usaha kebaikan. Tuan-tuan, ancaman ni biasa. Ancaman daripada mereka yang tidak senang pada kerja dakwah ni, tuan, benda biasa. Tuan, anggaplah ianya sebagai sebahagian daripada cabaran dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tuan-tuan baca surah Al-Mulk setiap malam. Alhamdulillah, tengok ada budaya yang cukup sihat di kalangan banyak masjid sebelum daripada PKP, tuan, dan insya-Allah selepas daripada PKP nanti, tuan, lepas solat Isyak diadakan majlis baca surah Al-Mulk di kalangan jemaah. Waslan, bacaan surah Al-Mulk setiap malam ini akan menjadi penyebab kepada kubur kita menjadi terang. Dan tuan, nanti ketika kita berada di alam kubur sehingga kita dibangkitkan semula. Tapi tuan-tuan, kita nak rujuk kepada ayat kedua yang terdapat dalam surah Al-Mulk bila Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ini untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu itu yang ahsanu? Dia tak kata aktsaru. Dia kata siapakah di kalangan kamu itu yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Dan paling baik amalannya, tuan-tuan, antara ciri-ciri untuk menjadikan amalan kita baik, tuan-tuan, adalah
amal itu, ibadat itu hendaklah dibina di atas ilmu yang benar. Betul? Bukan ikut-ikutan, bukan secara kebetulan. Ibadat itu dibuat atas ilmu yang benar, ilmu yang dia belajar daripada masyayikh, daripada sumber-sumber yang sahih. Now, pengajaran seterusnya daripada Syekh Abdul Karim Zaidan adalah iman yang kental adalah merupakan bekalan utama dalam kerja dakwah. Iman yang kental, iman yang benar, iman yang jitu, tuan-tuan. Sebab kerja dakwah ni kerja berat, kerja dakwah ni kerja yang kita nak bawa risalah Allah SWT, memerlukan bekalan iman yang jitu. Seterusnya, Syekh Abdul Karim Zaidan berkata, pendekatan yang lembut adalah kaedah yang disyaratkan di dalam menyampaikan risalah dakwah. Tuan, tengok 3 orang yang diutus oleh Allah SWT, tuan-tuan, bila mereka berdepan dengan penduduk negeri tersebut, walaupun penentangan berlaku, tapi tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan mereka counter balik tentangan yang mereka hadapi itu dengan menggunakan kekerasan, tapi mereka meneruskan risalah mereka, dakwah mereka itu dengan pendekatan yang lembut, pendekatan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seterusnya, Syekh Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa pendakwah hendaklah terus-menerus mengusahakan untuk mendekati subjek dakwahnya walaupun berdepan dengan berbagai halangan. Betul? Jangan kita ingat sekali je kita buat terus orang tu boleh menerima apa yang kita sebut. Tak, dia memerlukan kepada repetition, dia memerlukan kepada usaha yang berterusan, dan usaha hendaklah dilakukan walaupun akan ada halangan. Halangan mesti ada. Sebab kerja dakwah ni macam saya nyatakan tadi, bukannya kerja yang disediakan kapet merah menanti untuk kita. Seterusnya tuan-tuan, saya akhiri kat sini antaranya ini Syekh Abdul Karim Zaidan, ini penting juga ni tuan. Dalam ayat ini nanti minggu depan kita akan masuk pada ayat tersebut. Pendakwah hendaklah mengelak daripada mengambil upah dalam kerja-kerja dakwah mereka. Maksudnya di sini tuan-tuan, kerja dakwah ni kerja kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja dakwah ni kita nak mencari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa kita, dalam harapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita minta adalah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi syurga, Allah nak bagi neraka, itu tugas dia, itu kuasa dia. Tapi yang kita minta adalah maghfirah dan mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus dicari. Apabila kita membuat kerja dakwah, melakukan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, yang dicari bukannya glamour, yang dicari bukannya nama, yang dicari bukannya populariti, yang dicari bukannya itu, bukannya ini, tuan. Yang kita cari adalah ibtigha mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Direct. Dan ini kita punya target dalam rangka kita menjalankan tugas kita sebagai pendakwah. Daripada ayat ini juga Syekh Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa maksiat adalah merupakan sebab kepada kehancuran. Maksud maksiat di sini antaranya tuan-tuan adalah bila menafikan benda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Syekh Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa kehancuran menanti mereka yang menafikan kebenaran. Tuan, kehancuran menantikan mereka yang menafikan kebenaran. Orang yang dah ada keupayaan untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak membuat kebaikan, kehancuran menanti dia. Orang yang diberikan peringatan kepada mereka selepas keburukan berlaku dalam diri dan masyarakat mereka, diberikan kemudahan untuk diberikan peringatan, tapi peringatan itu dinafikan, kehancuran menafikan mereka. Orang yang melarang sebarang usaha untuk melakukan kebaikan, kehancuran menanti mereka, tuan-tuan. Dia punya rangkaian ni, tuan-tuan, bertaut antara satu sama lain. Selagi mana insya-Allah kerja dakwah berterusan, kerja memperingatkan orang dengan apa yang berlaku, yang dicontohkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Ashabul Qaryah, dalam ayat ke-13 sehingga 17 dalam surah Yasin ini berterusan, insya-Allah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun di atas muka bumi ini untuk dimanfaatkan nanti di akhirat, insya-Allah. Muslimin-muslimat sekalian, itu perbincangan kita pada malam ini daripada ayat ke-13
sehingga ayat ke-17 dalam surah Yasin yang menceritakan tentang satu negeri yang diutus oleh Allah Subhanahu taala para rasul untuk diberikan peringatan, tapi penduduk kampung itu menafikannya. Lalu penafian ini tidak menjadi sebab kepada usaha kebaikan terus dilakukan oleh mereka yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Ini tugas dan tanggungjawab untuk kita ambil iktibar, untuk kita mengambil ibrah, untuk kita mengambil pengajaran daripada surah Yasin ayat 13 hingga 17 pada malam ini. Allahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan kita akan sambung bermula daripada ayat 18 daripada surah Yasin yang berkaitan juga dengan kisah ini untuk kita ambil pengajarannya seterusnya. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.